Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Baik, kita mulakan dengan baca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa nashur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT kita dapat bertemu kembali untuk kita meneruskan sesi pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan mulakan topik perbincangan kita pada hari ini iaitu pelajaran yang ketiga. Dan dah dibekalkan dengan modul latih to be. Jadi tak ada masalah untuk buat rujukan ya. Boleh rujuk pada buku teks, muka surat pelajaran yang ketiga iaitu muka surat 9. Okay, 41 orang dah masuk. Alhamdulillah, hari ini ramai. Sebelum kita mulakan pembelajaran kita, kita lihat dulu apakah tujuan ataupun objektif yang akan kita capai, akan kamu capai selepas habis daripada sesi pembelajaran kita pada hari ini. Iaitu tajuknya ialah luasnya kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Cara aktiviti yang kita akan jalankan pada hari ini iaitu membaca dan juga menghafaz ayat 26 dan 27 surah Ali Imran. Dan yang paling penting adalah selepas itu kita kena amalkan syara ba'adat dan syara istiqamah. Baik, nanti kita akan, objektif yang pertama kita akan membaca ayat 26, 27 surah Ali Imran. Saya akan bimbing kamu akan ikut supaya bacaan betul, lancar dan tajwid. Dan kita akan bicarakan dari segi intisari ayat, isi kandungan ayat tersebut. Kemudian yang ketiga, kamu dikendaki menghafaz ayat 26-27 tu surah Al-Imran serta mengamalkan ayat yang kita baca tu sama ada dalam solat dan juga dijadikan sebagai zikir harian, cara istiqamah dan cara beradab. Iaitu objektif kita. Baik, terusnya masuk pada tajuk topik kita pembelajaran pada hari ini iaitu pelajaran yang ketiga,
luasnya kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Pelajaran yang ketiga, luasnya kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Padukan pada surah Ali Imran ayat 26 dan ayat 27. Boleh lihat di skrin masing-masing. Saya dah paparkan. Boleh lihat? Saya akan baca kemudian kamu ikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Boleh buka mikrofon. Kita baca sama. Saya baca dulu. Ikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' وتنزع الملك ممن تشاء wa tu'izzu man tasha' وتعز من تشاء wa tuzillu man biyadikal khair بيدك الخير innaka ala kulli syai'in qadir. إنك على كل شيء قدير Ya. Tulijul laila fin nahar تولج الليل في النهار wa tulijun nahara fil lail وتولج النهار في الليل Ambil ni. Lah. wa tukhrijul hayya minal mayyit وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء بغير حساب
Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Azim. Tutup mikrofon masing-masing supaya kita lebih clear lagi. Kita lihat apakah terjemahan ayat yang kita baca ni, iaitu ayat 26 dan ayat 27 surah Ali Imran. Qulillahumma malikal mulki, iaitu maksudnya katakanlah, wahai Nabi Muhammad SAW, wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Tu'til mulka man tasha'. Engkaulah yang memberikan kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Dan engkaulah yang mencabut kuasa pemerintahan daripada sesiapa yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha'. Dan engkaulah juga yang memuliakan sesiapa yang engkau kehendaki. Wa tuzillu man tasha'. Dan engkaulah yang menghina sesiapa yang engkau kehendaki. Biyadikal khair. Dalam kekuasaan engkaulah sahaja adanya segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dan ayat 27. Tulijul laila fin nahar. Kaulah, wahai Tuhan, yang memasukkan waktu malam ke dalam waktu siang. Wa tulijun nahara fil lail. Kaulah yang memasukkan waktu siang ke dalam waktu malam. Wa tukhrijul hayya minal mayyit. Engkaulah juga yang mengeluarkan sesuatu yang hidup daripada benda yang mati. Wa tukhrijul mayyita minal hayy. Engkaulah yang mengeluarkan benda yang mati daripada sesuatu yang hidup. Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Engkau jugalah yang memberikan rezeki kepada sesiapa yang engkau kehendaki dengan tiada hitungan hisabnya. Baik, itu terjemahan daripada ayat yang kita baca. Kemudian kita lihat apakah isi kandungan ataupun intisari ayat yang kita baca ni. Iaitu yang pertama, dalam ayat 26, memberikan dan mencabut kuasa pemerintahan. Allah SWT berkuasa memberikan kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang dikehendaki. Apabila Allah SWT menghendaki seorang itu sebagai pemerintah, tidak ada siapa pun yang dapat menghalangnya. Begitu juga apabila Allah Ta'ala mencabut kuasa pemerintahan daripada seorang, maka hilanglah kuasa pemerintahannya. Jadi intisari ayat pertama ni, Allah Ta'ala memberitahu kepada kita melalui ayat 26 surah Ali Imran ni. Allah Ta'ala menjelaskan bahawasanya satu pemerintahan atau satu kerajaan itu boleh Allah Ta'ala hilangkan kuasanya. Contoh, zaman dulu, zaman Fir'aun kan, hebat kuasa pemerintahan dia. Fir'aun dapat bina piramid. Sampai sekarang piramid masih tidak runtuh kan. Walaupun ada sebahagian yang runtuh tapi masih kekal sehingga hari ini. Dah beratus-ratus tahun, beratus-ratus ribu tahun. Hebat zaman pemerintahan Fir'aun tu. Tapi akhirnya Allah Ta'ala musnahkan kerajaan Fir'aun. Sebab apa? Sebab dia mengingkari perintah Allah Ta'ala sehingga mengaku dirinya sebagai Tuhan. Tidak menerima dakwah Nabi Musa AS. Baik. Yang kedua ni saya nak
salah seorang daripada kamu bacakan. Boleh tak? Siapa nak baca? Silakan. Rela. Apa boleh baca? Buka mikrofon. Baca. Cepat. Boleh? Orang baca. Tak ada. Tak ada. Ustaz. Aiman. Aiman. Ha? Siapa? Siapa nama? Ustaz, saya Hedrick. Sila baca. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa memuliakan sesiapa yang dikehendakinya dengan pelbagai cara seperti dengan harta benda, pangkat, ilmu dan kesihatan. Begitu juga apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menghina seseorang, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menarik balik harta, kedudukan dan kesehatannya. Oleh itu kita hendaklah sentiasa bersyukur dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagus. Bacaan yang lancar. Jadi dalam ayat ni, intisari yang keduanya, Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita bahawasanya kuasa untuk memuliakan dan menghina seseorang itu terletak pada kuasaan Allah SWT. Allah berkuasa atas kehendaknya untuk memuliakan seseorang ataupun menghinakan seseorang. Memuliakan seseorang seperti dengan cara diberi harta benda, kekayaan, diberi pangkat, diberi keilmuan, diberi kesihatan. Sebaliknya, seorang itu boleh jadi hina bila Allah Ta'ala menarik balik harta kekayaan dia. Pada seorang yang ada harta, hartawan, jutawan, tiba habis harta dia. Jadi bankrupt. Jadi kalau ada harta, so orang ada harta, orang akan hormat dia, orang akan respect dia kan. Sebab dia seorang yang berharta, jadi orang hormat, orang memuliakan dia. Tapi bila seorang tu tak ada harta, miskin, jadi dia jadi jatuh hina kan. Allah Ta'ala boleh memuliakan seorang, Allah Ta'ala boleh menghinakan seorang melalui harta, kedudukan, pangkat dan juga kesihatan. Kalau dulu dia masa sihat, cergas kan. Kalau anda sakit, dah tak boleh bergerak kan. Orang itu boleh jatuh dalam kehinaan dengan sakit yang diterimanya. Contoh COVID-19 ni kan. Bila kita dengar ada orang kena COVID kan, kita pun rasa menjauhkan diri daripada orang yang kena COVID kan. Memang kita kena jauhkan diri, tapi jangan kita pulaukan, jangan kita syak yang bukan-bukan kan. Itulah dulu dinasihatkan supaya jangan, contohlah kan, jangan pergi mana-mana, dia asyik pergi sana sini, akhirnya kena COVID kan. Tak bolehlah kita mencela ataupun menuduh yang bukan-bukan. Oleh itu, kita hendaklah sentiasa bersyukur. Bersyukur dengan nikmat Allah SWT. Dan juga bertakwa kepada Allah SWT. Kemudian, yang ketiga, ayat 27, intisari yang ketiga. Siapa boleh baca? Silakan. Boleh baca? Ayat 27 ni, intisari yang ketiga. Saya baca Ustaz. Siapa nama?
Nabil. Nabil. Okey, betul Nabil. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan siang dan malam supaya manusia dapat menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Siang untuk bekerja, mencari rezeki dan bermasyarakat. Malam pula untuk berehat dan beribadah. Okey, bagus. Bacaan yang lancar. Jadi, intisari yang ketiga ni Allah Ta'ala beritahu kepada kita, Allah Ta'ala menjelaskan melalui bukti kekuasaannya iaitu menjadikan malam dan siang. Malam dan siang silih berganti. Malam Allah jadikan supaya manusia dapat berehat. Siang Allah Ta'ala jadikan supaya manusia dapat menjalankan aktiviti seperti bekerja, belajar kan. Ini Kemudian yang keempat, intisari yang keempat. Siapa nak baca? Saya Ustaz. Ya, siapa nama? Aiman. Aiman. Ayo baca Aiman. Kekuasaan Allah Subhanahu Tak dengar kan? Ulang balik. Aiman? Ada? Siapa? Tak jelas. tidak terbatas dan tidak ada kuasa Allah Ta'ala menghidupkan bayi daripada Apa? Air. Air mani. tidak terbatas, tidak ada kuasa dan tidak ada kuasa lain yang dapat menghalangnya. Okey. Tak berapa jelas tapi tak apa. Berani mencuba. Mungkin ada masalah teknikal Kekuasaan Allah SWT tidak terbatas dan tidak ada kuasa lain yang dapat menghalangnya. Betul? Allah SWT menghidupkan bayi daripada air mani. Allah SWT akan mematikan siapa yang hidup apabila tiba ajalnya. Jadi intisari yang keempat, Allah Ta'ala berkuasa menghidupkan dan mematikan makhluknya. Manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan, jin, syaitan kan. Semua tu di bawah kekuasaan Allah SWT. Allah Ta'ala, bila Allah Ta'ala dah tentukan ajalnya, maka seorang tu akan mati. Dan kita lihat spektrum ilmu. Ayat 26 dan 27 ini menjadi bukti kekufuran dan kesesatan penganut agama yang mengatakan bahawa Nabi Isa AS ialah Tuhan. Agama apa? Agama apa yang dia mendakwa bahawa Nabi Isa itu sebagai Tuhan? Agama? Kristian. Agama Kristian. Kristian dia mendakwa bahawa Jesus Christ kan. Nabi Isa tu sebagai Tuhan. Dah. Ajar mana agama Kristian yang telah mengatakan bahawa Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Walaupun Nabi Isa AS diberi mukjizat seperti boleh menghidupkan orang mati
baginda tidak mampu melakukannya tanpa keizinan Allah SWT. Orang yang mati. Dalam Al-Quran ada dijelaskan soal Al-Baqarah. Itu pun sekali je Allah Ta'ala bagi mukjizat pada Nabi Isa AS untuk menghidupkan orang yang dah mati. Dia ada kisahnya, nak cerita panjang. Tapi bukan sebab itu dia boleh dianggap sebagai Tuhan. Jadi Nabi Isa AS dia bukan Tuhan, dia adalah Rasul. Surah Allah SWT. Jadi dakwaan orang Kristian yang mengatakan bahawa Isa itu adalah Tuhan, anak Tuhan, tak betul, sesat. Baik, setakat ni faham? Ada soalan nak tanya? Baik, kalau tak ada soalan, cuba lihat seterusnya iaitu hafazan. Saya nak kamu hafaz ayat 26 dan ayat 27 ni. Bagaimana dalam gambar rajah yang tertera ni, cara nak hafal sikit-sikit. Qulillahumma, Qulillahumma, Qulillahumma. Baca ulang-ulang sampai ingat, sampai hafal. Sambung. Malikal mulki, Malikal mulki, Malikal mulki. Baca ulang-ulang sampai ingat, pejam mata ingat. Baca daripada awal. Qulillahumma Malikal mulki. Pejam mata baca. Boleh ingat? Boleh tak? Qulillahumma Malikal mulki. Terus sebelah pula. Tu'til mulka. Baca macam tu. Cara nak menghafal. Sampailah kamu boleh hafal ayat 26 dan juga ayat 27 ni. Setelah kamu hafal, kamu boleh baca dalam solat dan juga boleh jadikan sebagai zikir lepas solat. Buat zikir harian. Baca ni ayat 26 dan 27 surah Al-Imran ni. Boleh? Okay, kita dah di akhir, tinggal 10 minit lebih kurang. Saya nak 1, 2, 3, 4 orang. Kalau kat sini dia minta kamu baca cara hafazan, tapi saya minta kamu baca saja, tak apa, kamu tengok. Siapa boleh baca? Ni. Qulillahumma ni sampai man tasya. Sila. Apa nama? Apa Dennis ya? Baca. Boleh? Cepat sikit. Amir Ustaz Amir. Amir baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulillahumma malikul mulki tu'til mulka man tasha. Sekejap. Ulang balik. Apa? Ada silap dekat situ. Malikal, bukan malikul. Ulang balik. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Bagus. Ada nak sambung? Apa lagi nak sambung ayat seterusnya? Potongan ayat seterusnya. Daniel Ustaz, Daniel. Bila baca. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Okay, bagus. Baca. Cepat. Siapa?
Sila. Ada masalah teknikal ke? Kalau ada masalah teknikal bagi orang lain lah. Boleh? Muiz? Muhammad Muiz, boleh? Boleh. Sila. Wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha'. Okay. Terus. Okay, seterusnya. Yang terakhir. Apa nak baca? Cepat sikit. Ustaz Nabil Ustaz. Siapa? Nabil. Biyadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Okay, bagus. Ni kamu baca, tengok lepas ni kamu kena hafal, cuba kamu hafalkan ayat ni, hafalkan. Kemudian nanti bila kita dah buka sekolah nanti boleh tasmik bacaan. Baik. Boleh. Ada nak tanya? Okey. Saya nak kamu sediakan buku latihan ya. Saya masing sediakan buku latihan kamu dah dapatkan modul ni belum? Dah dapatkan semua? Dah. Kalau dah, kamu boleh buat buat dalam ni juga. Pelajaran hari ni iaitu pelajaran yang ketiga kamu boleh dekat situ terus Faham? Dan juga pelajaran sebelumnya. Kita dah masuk pelajaran 1 dan pelajaran 2 pun kamu buat dalam modul ni Itu tugasan pertama. Tugasan kedua, dalam buku latihan, saya nak kamu buat jawab soalan nombor 3 dan nombor 4 ni. Okay, dalam buku latihan, kamu jawab soalan nombor 3 dan nombor 4. Maksud apa Ustaz? Tak ada. Sekejap. Bukan tu. Soalan nombor 5 dan nombor 6 ni. Soalan nombor 5 dan nombor 6. Latihan penilaian. Muka surat 14. Nombor 5 dan nombor 6 ni buat dalam buku tulis Kemudian jawab soalan kuis yang Ustaz bagi nanti dalam link, dalam chat ada dekat sini. Jawab soalan kuis tu Ustaz tak boleh bagi dalam WhatsApp ke Ustaz? Nanti lepas ni saya akan masukkan dalam WhatsApp. Dalam WhatsApp group nanti lepas ni, dan juga dalam Google Classroom pun nanti saya akan masukkan. Kalau kamu boleh buka dalam Google Classroom pun boleh. Kamu boleh jawab di situ. Saya akan masukkan dalam WhatsApp group dan juga dalam Google Classroom. Tugasan-tugasan yang ada. Sebelum ni pun dah ada dah dalam Google Classroom. Kalau kamu boleh nak rujuk tugasan-tugasan yang saya beri. Okay, ada soalan sebelum kita tutup? Ada. Ada? Tak ada? Tak ada. Ustaz. Tak ada. Apa tak ada, kita insyaAllah kita akan jumpa kembali pada hari Isnin Isnin jam 9 pagi Hari Isnin jam 9 pagi, hari Khamis jam 10 Kalau tak ada perubahan apa-apa jadual, hari Isnin pukul 9, hari Khamis pukul 10 Baik, itu saja. Mudah-mudahan ada manfaat untuk diri Ustaz dan diri kamu semua. Mana yang baik datang daripada Allah Ta'ala, salah silap dari kelemahan diri Ustaz. Kita akhiri dengan tasbih kifarah dan surah wal-as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.
wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bersurat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Semua. Terima kasih Ustaz.